Salam Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru-baru ini bekas Perdana Menteri penuh Malaysia yang sekarang ini menjadi Menteri Sementara Negara Malaysia setelah bubar Parlimen. Baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri ini telah membuat satu ucapan yang saya fikir menggeletek, menyentuh hati beberapa orang, di mana yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan kalau dia mau dia boleh pecat 12 orang menteri itu, tapi kerana dia baik hati dia tak lakukan itu. Ini telah menyebabkan beberapa orang bekas menteri, dah jadi sekarang bekas menteri lah sebab sudah bubar parlimen kan. Jadi sekarang mereka jadi caretaker saja, caretaker. Ada beberapa orang lah yang mungkin tercuit hatinya, tak puas hati. Sehingga ada bekas menteri yang kata, tak perlu pecat. Kami pun boleh letak jawatan lebih awal. Yalah, betul lah. Tak payah pecat. Kalau betul-betul mereka mau jatuhkan Ismail Sabri Yaakob, mereka boleh letak jawatan cepat-cepat. Tapi samalah kosong-kosong. Yang amat berhormat Ismail Sabri baik hati, tak pecat derang. Lepas itu menteri-menteri kerana mereka baik hati, mereka tak tarik sokongan, tak letak jawatan. Kalau tidak, lingkup 2 kali 5 kali 2. Seorang anggota kabinet daripada Bersatu, Parti Bersatu, menegaskan masih belum terlambat untuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk memecat anggota Jemaah Menteri Perikatan Nasional yang memangku jawatan pada ketika ini. Masih lagi memangku kan? Jadi dia kata, pecat sajalah. Kenyataan itu disuarakan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi tugas-tugas khas, yaitu Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, yang memang ternyata terkejut dan tak sangka dengan kenyataan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri, yaitu Ismail Sabri Yaakob, baru-baru ini bahawa beliau boleh memecat menteri dipercayai merujuk kepada 12 Menteri Perikatan Nasional yang telah menulis surat kepada Seri Paduka Ginda Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan isu pembubaran Parlimen. Abdul Latif berpandangan penggunaan ayat pecat menteri itu tidak sepatutnya disebut dalam ucapan politik walaupun disampaikan secara gurauan dan sinikal. Katanya, memang kita tahu Perdana Menteri mempunyai kuasa hire and fire, lantik dan pecat. Namun kami pun ada maruah. Tidak perlu pecat, kami pun boleh berletak jawatan lebih awal. Kami masih lagi anggota kabinet caretaker sementara. Masih belum terlambat untuk dipecat. Mungkin Perdana Menteri ke-9 boleh mencipta sejarah dengan memecat anggota kabinet dalam masa kecederaan. Katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Pada Isnin yang lalu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapannya ketika Majlis Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran Negeri Perak di Bagan Datuk, mendedahkan beliau ada memberi bayangan mengenai pembubaran parlimen dalam kabinet. Menurut Perdana Menteri, perkara itu dibawa dalam mesyuarat kabinet terakhir pada 7 Oktober yang lalu, yang mana beliau memaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri akan membubar kabinet jika ada yang tidak bersetuju dengan pembubaran parlimen. Katanya, silap. Patutnya saya pecat semua sekali, tapi saya tidaklah seperti itu. Saya orang baik, lemah lembut, tapi bukan lembut, kata Ismail Sabri. Mengulas lanjut, Abdul Latif yang juga mendakwa isu pembubaran parlimen tidak pernah dibincangkan dalam kabinet sebelum Perdana Menteri memohon perkenaan yang di-Pertuan Agong bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum ke-15 PR15. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Susah jugalah. Mana satu mau percaya pun bikin bingung. Pandai-pandai kamulah pikir mana yang betul. Saya tidak mau hasut, mau pergi pilih ni kah, undi tu kah, tidak. Kamu mau undi UMNO, pergi kasih menang itu UMNO. Berhabislah kamu book campaign kasih menang UMNO. Kalau kamu mau undi PKR kah, Pakatan Harapan kah, Bersatu kah, Perikatan Nasional kah, Warisan kah, apakah, kamu pergilah berkempen ramai-ramai. Yang penting ikut undang-undang. Kasih pangkat yang mana kamu mau menang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernah kau fikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula. Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernahkah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernahkah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi. Bukan terbang. Bukan terbang, kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan fikir pasal membuang undi, fikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey, saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan, malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap peratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan keluar, pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last, siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Lucu lah, aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata, dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka, tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75%, pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik Ahmad Maslan,
dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung. Nah, sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena pikir. Sekarang ini kena pikir tentang banjir lagi, COVID lagi. Oke, jadi sekarang ada dua perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.514 pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PRU15 dengan angka rasmi daripada SPR. Setakat Ogos, setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 hingga 20 tahun. Okey. Aman Maslan berkata, anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya, mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah, Pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah. Tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okeylah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So, apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bye-bye.